Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazhab Abdul Malik dari Pusat Pembelajaran OUM Shah Alam, khusus Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Projek dan Kemudahan dengan Kepujian, ingin membincangkan bagaimana BIM boleh menyumbang terhadap bangunan SBE semasa pengurusan pembinaan pasca untuk sebuah fasilitis di dalam subjek teknologi pembinaan EBCT. Ini adalah salah satu tapak pembinaan yang terdapat di Malaysia. Setiap projek pembinaan adalah unik. Tapak projek adalah prototipe tunggal dan kerja-kerja pembinaan terletak di tempat yang berbeza. Oleh kerana itu, pergerakan jentera dan pergerakan pekerja menjadi rumit dan teknik terkini mesti diguna pakai dengan menggunakan amalan terbaik yang ada. Faktor penting yang lain mesti dipertimbangkan adalah cuaca yang akan mempengaruhi penjadualan. Teknologi pembinaan yang maju merangkumi perkembangan terkini di dalam teknologi bahan, prosedur reka bentuk, tinjauan kuantiti, pengurusan kemudahan, penghematan, reka bentuk bantuan komputer dan pembuatan pembantuan komputer atau lebih dikenali sebagai CAD, CAM, termasuk pemodelan maklumat bangunan atau lebih dikenali sebagai Building Information Modeling BIM. BIM adalah proses menghasilkan dan mengurus data bangunan sepanjang kitaran hayatnya yang lengkap. Dari segi bentuk konseptual hingga pengoperasian bangunan, BIM adalah aliran kerja bersepadu yang membolehkan arkitek, jurutera dan pembangun meneroka projek secara digital sebelum ia dibina. BIM adalah evolusi, bukan revolusi penciptaan dan penggunaan maklumat terkoordinasi. Konsisten dalaman yang dapat dikira mengenai projek bangunan di BIM adalah teknologi moden dan sekumpulan proses yang berkaitan untuk menghasilkan, berkomunikasi dan menganalisis model bangunan. Perwakilan digital komponen bangunan yang mengikuti peraturan parametrik yang dapat dimanipulasi dengan cara yang bijak. Ia dapat membawa atribut data grafik dan secara tidak berlebihan yang boleh dikira konsisten serta diselaraskan untuk dapat dilihat. BIM adalah gambaran digital mengenai ciri fizikal dan fungsi lengkap aset binaan. Model BIM boleh mengandungi maklumat mengenai reka bentuk, pembinaan, logistik, operasi, penyelenggaraan, anggaran dan jadual. BIM di Malaysia. Penggunaan BIM di Malaysia telah digunakan secara tidak formal terutamanya oleh sektor swasta sejak awal tahun 2000 lagi. Idea untuk melaksanakan BIM di Malaysia telah diperkenalkan secara rasminya oleh Jabatan Kerja Raya pada tahun 2007. Institut Kanser Negara di Malaysia adalah salah satu mercutanda paling awal yang menggunakan BIM di dalam reka bentuknya. Bangunan Lama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Shah Alam adalah sebuah lagi mercutanda bersejarah yang menggabungkan teknologi BIM di dalam reka bentuknya. Faedah BIM. BIM membenarkan pemaju bekerjasama dengan arkitek, jurutera dan juruukur untuk mengeluarkan sebuah demosi 3 dimensi atau 3D yang lengkap untuk sebuah reka bentuk pembinaan. Dengan kerjasama di bawah platform yang sama, para profesional industri boleh mengurangkan keadaan tersilap komunikasi disebabkan perbezaan sistem atau jarak, sekaligus mengurangkan pembaziran sumber dari segi masa dan bahan. Contoh-contoh peristiwa BIM yang terdapat di Malaysia adalah Tekla BIM Site
atau Autodesk Revit 2019. Oleh itu, kerajaan Malaysia kini menggalakkan penggunaan teknologi BIM di kalangan pemaju untuk mengurangkan kos pembinaan serta mengelak daripada kesilapan reka bentuk yang lebihan semasa peringkat perancangan. Kerajaan telah menjadikannya mandatory bagi semua projek awam yang bernilai lebih dari 100 juta mesti menggunakan BIM tahap 2 sebagai sebahagian daripada proses perancangan pada tahun 2019. Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd MRT Corp menjadi pemaju infrastruktur pertama di Asia untuk mencapai akreditasi tahap 2 BIM. Pemaju hartanah terkemuka seperti Sandwich Property telah pun menggunakan BIM di dalam pembangunan pembinaan mereka, dengan lain-lain pemain industri seperti UAM Sunrise, Gamuda Berhad dan IJM Land Berhad menyusul tidak lama lagi. Sunway Velocity ialah salah satu projek oleh Sandwich Property yang menggunakan BIM di dalam pembinaannya. BIM bukan hanya untuk arkitek. Selama setahun, industri telah mengkomersialkan BIM ke arah profesional seni bina yang berkaitan. Walau bagaimanapun, tujuan dan manfaat sebenar BIM adalah berkaitan dengan semua profesional industri pembinaan. Perwakilan 3D di bangunan dan kini juga digunakan di jalan raya dan utility serta diarahkan ke semua profesional pembinaan serta semua yang bertanggungjawab untuk memahami proses dan mengambil bahagian dalam memberikan input kepada perisian. Proses pemodelan maklumat bangunan meliputi geometri, ruang, cahaya, maklumat geografi, kuantiti dan sifat komponen bangunan. BIM boleh digunakan untuk menunjukkan seluruh kitaran hayat bangunan, termasuk proses operasi dan proses operasi kemudahan. Sehingga hari ini, BIM adalah model terkenal yang digunakan sebagai sumber sepanjang proses pembinaan, dari reka bentuk, pembinaan, pengurusan dan operasi, dan akhirnya ke tahap pembongkaran bangunan. Istilah lain yang digunakan untuk BIM adalah modeling ND atau teknologi prototype maya. Standard BIM Nasional Amerika ditarikkan sebagai Building Information Modeling. BIM adalah gambaran digital seri fizikal dan fungsional sebuah kemudahan. BIM adalah semua pengetahuan bersama untuk maklumat mengenai kemudahan yang mereformasi asas yang boleh dipercayai untuk keputusan semasa kitaran hayatnya. Itu ditarifkan sebagai wujud dari konsepsi awal sehingga selesai. Azhar, Khalfan dan Mas'ud tahun 2009 menyebut bahawa Associated General Contractors of America AGC menganggap BIM sebagai Building Information Modeling adalah pengembangan dan penggunaan model perisian komputer untuk mensimulasikan pembinaan dan pengoperasian sebuah kemudahan. Model yang dihasilkan adalah model BIM adalah perwakilan digital yang kaya dengan data, berorientasikan objek cerdas dan parametrik dari kemudahan, dari mana pandangan dan data yang sesuai dengan pelbagai keperluan pengguna dapat diekstrak dan dianalisis untuk menghasilkan maklumat yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dan memperbaiki proses penyampaian kemudahan tersebut. Sejarah BIM. Dalam tahun 1975, dokumen pertama yang menerangkan konsep BIM oleh Charles M. Eastman diterbitkan dalam jurnal AIA. Ini adalah penerangan mengenai sistem penerangan bangunan prototipe yang berfungsi. Ini adalah kali pertama semua elemen ditarifkan secara interaktif dan semua perubahan
perlu dilakukan hanya sekali. Data mengenai kos, kuantiti dan bahan dapat diambil dan dihasilkan dengan mudah. Pada tahun 1986, istilah pemodelan bangunan digunakan oleh Robert Isch. Menurut Isch, sistem CAD yang terintegrasi dapat menjadi solusi untuk memudahkan koordinasi dan konsentrasi informasi reka bentuk. Pada tahun 1992, istilah BIM pertama kali digunakan di dalam jurnal Automation in Construction oleh G.A. Van Nedenveen dan F. Tolman. Membangunkan pemodelan maklumat sebagai teknologi dan proses. Dalam perspektif teknologi, model BIM adalah simulasi projek yang terdiri daripada model 3D, komponen projek yang dihubungkan dalam hubungan dengan perancangan, reka bentuk, pembinaan atau operasi seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Kediaman komersial, penjagaan kesihatan, institusi sukan dan hiburan terletak di dalam building. Informasi pula terletak ruang, unsur, sistem, kuantiti, jadual dan operasi. Dalam kolom modeling pula terdapat tapak, seni bina, structural, sistem, EMP, kelesterian dan juga pengurusan. Perbandingan BIM dengan proses tradisional. Proses tradisional merupakan konsep yang simple, adalah konsep dan design, document and drawings, construction and operation. Tetapi di dalam proses BIM pula terdapat relational database seperti design, dokumen dan data. Dia akan menghubungkan dengan active cross sharing dan data use serta construction and operation. Risiko dan halangan pelaksanaan BIM. Risiko dapat dikategorikan menjadi dua, iaitu risiko yang berkaitan dengan teknologi dan risiko yang berkaitan dengan proses. Risiko yang berkaitan dengan teknologi adalah kurangnya standard BIM untuk integrasi dan pengurusan model oleh pasukan pelbagai disiplin yang boleh menimbulkan ketidakkonsistenan dalam model. Masalah interoperability di mana kemampuan untuk menukar data antara aplikasi untuk memudahkan automasi dan mengelakkan kemasukan data kurang. Masalah pelesenan. Bagi risiko yang berkaitan dengan proses pula, kurangnya penentuan milikan data BIM yang perlu dilindungi melalui undang-undang hak cipta dan perkara undang-undang lain. Isu kontrak siapa yang mengawal masukan data ke dalam model ini pastinya akan timbul sekiranya berlaku ketidaktepatan. Berikut adalah halangan pelaksanaan BIM berdasarkan kajian. Pertama, kekurangan tenaga mahir. Kedua, kos menjadi tinggi. Ketiga, keengganan pihak berkepentingan yang lain. Keempat, kekurangan proses kerja kolaboratif dan standard pemodelan. Kelima, keboleh operasian. Dan keenam, kurangnya perjanjian undang-undang dan kontrak. BIM untuk persekitaran binaan pintar, Smart Built Environments atau lebih kenali sebagai SBE. Reka bentuk dan pengurusan SBE memberi tumpuan kepada dua aspek, iaitu sensor dan servis. Penghematan itu merujuk kepada kehidupan seharian yang mempengaruhi dunia dengan mengubah faktor persekitaran penggunaan termasuk penyamanan udara dan pencahayaan. Model berasaskan sensor diterapkan pada reka bentuk ruang pintar.
reka bentuk SBE dan pengurusan pasca pembinaan juga menyokong aplikasi BIM dengan menganalisis, memvisualisasikan, memantau, memeriksa kebolehan lanjutan, mengenal pasti komponen dan mengemas kini aset digital. Sebagai contoh, Autodesk mengintegrasikan BIM dengan sensor dan minta untuk memberikan visualisasi 3D petasi bangunan dan operasi kitaran hidup. Berikut adalah gambaran keseluruhan peranan BIM dalam SPE. Smart Built Environment Design, keluarannya pergi ke Design, Verification, Device Profiling dan Information Exchange Interface. Ketiga-tiganya membentuk BIM. Seterusnya, ia menghasilkan input kepada SBE pasca pembinaan. Di dalam pasca pembinaan ada Facilities Management ataupun pengurusan kemudahan. Ia memberi input kepada pengurusan tenaga. Kelebihan menggunakan teknologi BIM. Pertama, BIM menyediakan satu cara untuk bekerja secara serentak pada kebanyakan aspek proses kitaran hayat bangunan. Kedua, menyediakan cara untuk mengubah fasa seni bina tradisional dan perkongsian data. Proses pemodelan menggabungkan bahagian dan bahagian pembinaan yang sebenar. Ketiga, BIM boleh digunakan sebagai alat untuk menganggarkan dan melengkapkan ramalan kos pembinaan. Keempat, digunakan untuk memantau data prestasi bangunan yang sebenar. Kelima, perisian ini boleh digunakan untuk mengumpul data mengenai jaminan, penguasaan, kecacatan dan masa pemasangan. Keenam, ditentukan sama ada pembinaan sementara diperlukan atau tidak. Ketujuh, digunakan untuk merancang perancangan atau menentukan bagaimana fasa suatu projek perlu dilakukan. Kelapan, mengesan atau mengelakkan masalah pembinaan dan reka bentuk awal dalam pemahaman yang menghalang pesanan, perubahan dan keadaan yang tidak dapat dielakkan. Dan yang terakhir, pelapor, penjadual, penyerahan boleh menjadi sebahagian daripada proses BIM dan komunikasi yang akan dipertingkatkan. Merevolusikan perjalanan pembeli rumah. Dengan BIM dapat mewujudkan visualisasi 3D yang realistik bagi unit-unit di dalam pembinaan yang boleh dilihat sama ada di skrin atau melalui realiti maya. Selain daripada kos pemaju, proses BIM boleh juga digunakan untuk menangani keperluan pembeli rumah. Model 3D BIM yang terperinci serta bersifat bekerjasama mempunyai aplikasi untuk pemilik rumah yang ingin menyesuaikan hartanah prospek mereka, misalnya memilih warna dalaman, bahan dan kekemasan. Penyesuaian sebegini boleh membantu pemaju membeza projek-projek mereka dengan menawarkan fleksibiliti kepada bakal pelanggan, seperti yang dilakukan oleh Bond Estate di dalam fasa perancangan cadangan projek Bond Kiara di Mont Kiara. Bagi sesetengah pemaju, BIM mungkin memberi lebih banyak masalah daripada kemudahan. Walau bagaimanapun, terdapat banyak faedah yang boleh didapati dengan menggunakan teknologi ini. Walaupun penggunaannya mungkin mengambil masa dan ia memerlukan pelaburan yang besar, akhirnya pelaksanaan BIM akan dapat mengesan kesalahan kritikal pada peringkat awal pembangunan sesebuah projek. Dengan penjimatan masa dan sumber,
Pemaju juga boleh memindahkan penjimatan ini kepada harga jualan sebenar hartanah mereka, sekaligus membuatkan ia lebih mampu milik untuk pencari rumah serta memajukan agenda perumahan negara. Kesimpulannya, penggunaan BIM penting bagi menambah baik kecekapan pelaksanaan projek pembinaan di negara ini, selain berpotensi untuk menyumbang ke arah keberkesanan pelaksanaan teras-teras strategik. BIM juga dapat mengurangkan pembaziran perbelanjaan dan tempoh pembinaan dapat dikurangkan kepada tahap yang paling minimum. Dengan penerapan BIM, ia akan menjadikan industri pembinaan negara lebih mudah, kos efektif dan berimpak tinggi serta meningkatkan kemakmuran rakyat. Diharap penemuan hasil tugasan ini akan dapat memberikan faedah dan kesedaran kepada komuniti industri pembinaan, pembangunan dan perancangan bandar serta desa. Sekian, terima kasih.